Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 22 April 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi, iaitu dari 8 sehingga 21 Mei 2021, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 21 Mei 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik, iaitu commuters melalui pos-pos kawalan darat mahupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 21 Mei 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi maklumat lanjut dan terperinci, hubungi Travel Hotline 120 semasa waktu bekerja. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 229. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 memaklumkan kes 229 ialah seorang perempuan berumur 20 tahun yang tiba di negara ini dari Eropah melalui Singapura pada 23 April lalu. Individu terbabit mengalami demam panas, batuk serta hilang deria bau dan rasa sejak 30 April lalu. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat memandangkan dia dikuarantin sebaik sahaja tiba di negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri adalah mengikut prosedur operasi standard. Pada ketika ini, 7 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 88 kes. 433 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,774 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 95 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,844 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan
dan talian kesihatan 148. Bersempena dengan sambutan World #Quran Hour, satu kempen penyatuan ummah seluruh dunia, Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, lewat petang tadi menganjurkan majlis ke arah menjiwai Al-Quran. Majlis bertujuan untuk menggalakkan setiap individu berinteraksi dengan Al-Quran melalui bacaan, pemahaman dan pengamalan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penaung satu jawatan kuasa takmir masjid berkenaan, dan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penaung kedua jawatan kuasa takmir masjid tersebut. Juga hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis diserikan dengan bacaan surah Al-Mulk yang dibacakan oleh Awang Haji Julazni bin Haji Zaini, Pegawai Hal Ehwal Masjid, dan tadabbur surah berkenaan oleh Dr. Kamarus Salam bin Yusof, Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, dan Dr. Widat binti Abdul Aziz, mantan pensyarah Yunisa melalui online Zoom dari London, United Kingdom. Surah Al-Mulk dipilih menjadi surah utama misi World #Quran Hour tahun ini untuk merungkai rahsia membentuk pemikiran dan tingkah laku orang yang berjaya dan mewujudkan dunia berbudi dan penyayang. Dalam bahasa Arabnya bererti yang memiliki. Majlis-majlis keagamaan terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini dalam menyemarakan lagi bulan suci Ramadan. Ikuti berita mengenainya selepas petikan titah ini. Majlis sambutan Nuzul Al-Quran terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan bawahnya pagi tadi mengadakan majlis tersebut. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara, disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Apa pengiktirafan at-taqwa ni ketika di dunia? Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 56 orang anak yatim bagi kaki tangan kementerian berkenaan. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. $77 orang anak yatim dan 26 orang penerima bantuan ihsan menerima derma pada majlis sambutan Nuzul Al-Quran bagi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB pagi tadi. Majlis berlangsung di Surau Asy-Syuhada Akademi Pertahanan ABDB. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan diselajurkan ceramah khas bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara yang disampaikan oleh Awang Farizal bin Ali, penolong Kaunselor Pencara di Jabatan Pencara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga mengadakan majlis yang sama ialah Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis yang diselenggarakan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja diadakan petang tadi di Kementerian Keuangan dan Ekonomi.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah, dalam ceramahnya bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara, antara lain menyentuh mengenai mukjizat Al-Quran sebagai sumber rujukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 29 anak yatim, anak warga Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Fiskal, dan Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Tenaga, Jabatan dan badan-badan berkanun di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama petang tadi. Majlis berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Maksuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan ceramah khas bertajuk Muhasabah Ramadan oleh Dayang Hanisah binti Osman, pegawai dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Be insincere. No. Nobody is like siok ni kalau aku nak ikhlas bekerja. No. Nobody is like that. You see, insincerity ni, it is an Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 20 orang anak yatim dari kementerian berkenaan dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokyau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis tahunan ini bertujuan untuk menyemarakkan bulan Ramadan. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran, Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Majlis dikelolakan bersama oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dimulakan dengan bacaan surah-surah khatam dan takhtim yang dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Ashraf bin Haji Bujang, Imam Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Majlis diserikan dengan ceramah khas sempena sambutan Nuzul Al-Quran bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara yang disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Junisa. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 28 orang anak-anak yatim dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya. Sementara itu, Universiti Brunei Darussalam UBD juga mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran. Majlis anjuran bersama oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD diadakan di Masjid Universiti. Sambutan diserikan dengan majlis Khatam Al-Quran. Hadir Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Majlis diikuti dengan ceramah khas bertajuk Kepentingan Memahami Isi Al-Quran sebagai Pemangkin Pembangunan Negara yang disampaikan oleh Major Arifin bin Amit, Penolong Ketua Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Ceramah antara lain mengongsikan penghayatan terhadap mesej yang terkandung dalam Al-Quran dapat menyuntik motivasi diri agar lebih maju dan berjaya dalam kehidupan. Juga diadakan penyampaian sumbangan bagi anak-anak yatim, balu dan mu'alaf dalam kalangan warga UBD serta penyerahan sumbangan tabung universiti kepada anak-anak yatim di ke-4 daerah.
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Kasat. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Juga diadakan penyerahan wakaf. Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan ini, rombongan Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan majlis bertadarus Al-Quran di Masjid Kampung Pintu Malim, Jalan Kota Batu. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf kepada Masjid Kampung Pintu Malim. Rombongan tadarus bagi jabatan-jabatan kerajaan daerah Belait yang diselenggarakan bersama oleh Jabatan Daerah Belait dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait meneruskan lagi majlis bertadarus Al-Quran di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan, Seria. Rombongan diketuai oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis tadarus diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran, bertahlil dan berbuka puasa. Majlis diadakan di Masjid Kampung Bengkurong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Diikuti dengan bacaan surah-surah lazim dan bacaan takhtim serta doa khatam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Pasukan Polis Diraja Brunei pagi tadi juga mengadakan majlis khatam Al-Quran di Surau Polis Sementara Ibu Pejabat Polis Gadong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim, takhtim dan doa khatam Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan tahlil dan doa selamat. Heng Yi Industri Sendirian Berhad juga tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti bacaan surah-surah lazim dan takhtim. 40 orang kaki tangan syarikat berkenaan menyertai majlis khatam Al-Quran yang diadakan sempena bulan Ramadan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Bagi meraihkan dan menghargai usaha para pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang telah khatam secara hafazan 30 juz Al-Quran, pagi tadi diadakan majlis khatam hafaz 30 juz Al-Quran. Majlis berlangsung di Surau Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, diikuti bacaan surah-surah lazim secara hafazan oleh para peserta khatam. 106 pelajar peringkat menengah, diploma, aliyah kiraat dan lepasan pelajar institut berkenaan menyertai majlis khatam tersebut. Kalau dibandingkan dengan majlis-majlis khatam di luar, majlis khatam di tahfiz adalah majlis khatam menghafal. Hafaz 30 juz Al-Quran. Ada yang khatam dalam 3 tahun, ada yang khatam dalam 6 tahun, bergantung kepada kebolehan masing-masing. Dalam memantapkan lagi bacaan dan hafazan Al-Quran, para peserta khatam menggunakan kaedah masing-masing dalam mengatasi cabaran dan kesulitan yang dihadapi mereka. Saya setelah khatam Al-Quran dalam masa 4 tahun lebih. Menghafalnya memang sangat mudah, tetapi menjaganya memerlukan masa yang sangat banyaklah. Kita ni perlu mengorbankan daripada segi tenaga dan juga masa. Dan mentaliti dan semangat itu mesti kuatlah. Pasal apa kita ni mesti melancarkan bacaan. Menghafal satu page itu pun bukan senang, tapi dengan berkat ibu bapa dan juga doa guru-guru dan semangat dari kawan-kawan, saya dapat mengatasinya. Bangun sebelum subuh untuk mengulang sebab kemarinnya ngalih, jadi pagi itu mengulang. Lepas tu on the way mengulang juga hafalan sampai sekolah. Pusat Pakar Pantai Jerudong PJAC dan Jerudong Park Medical Center JPMC petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan diselajurkan dengan berbuka puasa. Majlis diadakan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Jerudong. Hadir Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awam Besar, Pengarah Eksekutif PJAC. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Iskandar bin Haji Buntar, Pengerusi Ibadah Friendly Hospital PJAC. Majlis merupakan sebahagian daripada inisiatif Ibadah Friendly Hospital PJAC yang mula ditubuhkan awal tahun ini. Bersempena dengan ulang tahun ke-10 penubuhan Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD, petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Parkview Hotel, Kampung Jerudong. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Indra Wijaya, Pengiran Dr. Haji Ismail bin Pengiran Haji Damit, mantan Yang di-Pertua Bafa. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada keluarga bekas persatuan berkenaan. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan kenal bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Suruhanjaya Tinggi dan Persatuan Republik Singapura di negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Ramadan Sungkai bagi Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Maryam. Majlis diadakan di pusat berkenaan di Kampung Bengkurong. Hadir Tuan Yang Terutama Heng Aikyo, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara ini. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan sebanyak RM5,000 bagi pusat berkenaan.
Dalam usaha membantu persiapan anak-anak yatim menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang, ahli-ahli perniagaan India dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong lewat petang kemarin menganjurkan majlis penyampaian derma anak-anak yatim dan berbuka puasa. Majlis diadakan di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil, doa arwah dan doa selamat penyampaian derma kepada 193 orang anak yatim di daerah berkenaan disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. 6 individu kurang berkemampuan di daerah Brunei dan Muara pagi tadi menerima sumbangan melalui projek amal Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei DPPMB. Majlis penyerahannya diadakan di iCenter Anggrek Desa. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga yang di-Pertua DPPMB. Awang Haji Muhammad Hanafi bin Pihin Orang Kaya di Gadong, Sri Datu Laila Utama Haji Abdul Rahman, Timbalan yang di-Pertua 2 DPPMB dan Dayang Nur Rushdina binti Muhammad Helmi Zulkifli, Pegawai Eksekutif D. Melalui sumbangan tersebut, ia dihasrat dapat membantu para penerima mengembangkan atau memulakan perniagaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 7 buah premis perniagaan di kawasan Tanjung Bunut, Tanah Jambu, Sinarubai dan Pekan Bangar didapati tidak mematuhi arahan penetapan harga bermusim PHB dan dikenakan surat-surat amaran oleh Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP di bawah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES. Kesalahan tersebut didapati semasa pemeriksaan harian secara rutin yang dijalankan sejak awal Ramadan. Dalam pemeriksaan rutin hari ini, 2 buah premis didapati tidak mematuhi arahan PHB, 1 kesalahan di bawah peraturan jualan murah dan 1 kesalahan di bawah peraturan paparan tanda harga. Pemeriksaan ke-5 buah premis perniagaan di Jalan Muara diketuai oleh Deng Hajah Mariah binti Haji Yahya, Ketua Pengarah di JPES selaku pengawal harga. Semasa pemeriksaan, kompaun RM1,000 akan dikeluarkan kepada sebuah kedai perhiasan rumah kerana menaikkan harga prajualan bagi beberapa barangan yang ditawarkan dan gagal untuk memberikan maklumat perniagaan sebagai bukti. 1 notis amaran juga akan dikeluarkan kepada sebuah gedung perniagaan kerana tidak memaparkan tanda harga bagi beberapa barangan yang dijual. 2 surat amaran juga akan dikeluarkan kepada 2 buah gedung perniagaan kerana tidak mematuhi arahan PHB. Arahan penetapan harga maksimum bermusim kini merangkumi 7 kategori barangan asasi iaitu ayam bulat, telur ayam, mentega, margarin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim dan tepung. Sehubungan itu, JPHEP menasihatkan para peniaga untuk memastikan tanda harga dan maklumat tidak mengelirukan, khususnya barangan yang ditawarkan potongan harga dan syarat-syarat diskaun. Denda sehingga RM20,000 dan penjara 5 tahun boleh dikenakan kepada premis-premis yang didapati tidak mematuhi arahan yang ditetapkan. Bola keranjang Liga Kebangsaan 2021 bagi kategori wanita melabuhkan tirainya semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Dewan Bola Keranjang Batu Bersurat menyaksikan pasukan Systematic Living menewaskan pasukan Bola Keranjang Daerah Belait BDBA. Dalam perlawanan terakhir, Systematic Living menang ke atas BDBA dengan 51-20. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Jack Goh Kiat Heng yang di-Pertua Persatuan Bola Keranjang Brunei Darussalam. Pasukan Shooting Stars muncul juara dalam liga tersebut.